ajar pun. Oh iya kah? Oh, thank you. Dia tak mau. Dia tak nak. Dia tak bagi kita masuk. Dia tak ada pegawai dia yang datang. Ini dah sikap kedutaan Myanmar yang dah kita datang secara baik, secara terhormat melalui NGO. Mereka tak layan. Dan mereka tak terima surat kita. Kita dah maklumkan yang kita akan turun untuk buat serahan melalui email. Tetapi kedutaan Myanmar di Malaysia pada kita tidak menghormati NGO di Malaysia. Kita datang hari ini dengan baik, dengan aman, dengan telah memaklumkan kepada pihak polis bersama dengan NGO, bersama keluarga mangsa, datang dengan niat yang baik untuk menyerahkan surat kepada kedutaan Myanmar melalui duta Myanmar. Tetapi malangnya pintu ditutup. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan, pintu ditutup. Dia hanya bagi kita jumpa post box saja, peti surat saja. Ini satu sikap yang tidak baiklah. Kita datang hari ini bukan untuk mencerca ataupun memburuk-burukkan Myanmar. Kita datang, kita masih lagi menghormati hubungan diplomatik atas semangat ASEAN. Kita ni negara ASEAN, negara yang berjiran. Sama-sama menjaga. Kita menjaga rakyat Myanmar di Malaysia. Kerajaan Malaysia, Myanmar perlu juga menjaga rakyat Malaysia di Myanmar. Apa jadi kalau kita dah mula tak jaga warga negara Myanmar di Malaysia? Sudah tentulah orang Myanmar tidak berpuas hati. Kita bukanlah masyarakat yang dikira sebagai masyarakat yang kurang ajar. Kita datang dengan baik, datang dengan aman, datang membawa surat, bukan membawa senjata. Hanya surat untuk menyatakan bantahan kita. Tetapi malangnya saya nampak hari ini satu sikap yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi and good morning to everybody. So I will read a letter that we sent to Embassy of Republic of Union of Myanmar. The letter directed to Mr. H.E.U. Sen O, the Ambassador of Myanmar, which is located at Jalan Ampang Hileh, Kuala Lumpur. Memorandum of urging the Republic of Union of Myanmar government to save Malaysian individuals who are victims of employment fraud syndicate and has been detained, tortured and currently stranded in Myanmar. We as NGO, Malaysia International Humanitarian Organisation, together with NGO like Persatuan Semboyan Malaysia and Malaysia Crime Prevention Community and others NGO have received a complaint from several families voicing their problem and further asking for help regarding their family member who have been victim of employment fraud syndicate abroad in Myanmar. We have been informed that the victims have been deceived by the employment fraud syndicate where they were offered with high salaries, which then upon arriving in Myanmar, they have been forced to work not as per offer made to them. The victim then has been forced to work as a scammer, online gambling and other illegal works. Upon seeking clarification from the agent, the victim was threatened and tortured by the syndicate in Myanmar. Some of the victims, I believe, has been sold from one agent to another agent, as well as from one company to another company, and even worse, from one country to another country. The fraud syndicate also demand ransom money in the range of approximately 50,000 to 100,000 ringgit from the victim family if they want to be released or sent back to Malaysia. Due to inhuman treatment received, the victim families has lodged a police report in Myanmar, in Malaysia. Unfortunately, there were insufficient and ineffective action being taken by the authorities, which result the victim still until now stranded in Myanmar. It is also believed that there were involvement of local authorities in Myanmar, such as police and army, which they have been given protection and cover up the syndicate. This matter has been prolonged and has caused victims in very stressful situation, and some of the victim family members had failed to trace and had lost track of their family members which has stranded in Myanmar. This has left the family in Malaysia in an anxious and worrying condition about the safety of their family members. We believe the employment fraud syndicate happened in Myanmar is clearly violation of human rights and type of modern day slavery, modern slave, which is also form of human trafficking that is an offense to dignity of human being. Therefore, we NGO of Malaysia urge the Republic of Union Malaysia Myanmar government, being one of the 6 ASEAN member states who had ratified the ASEAN Convention Against Trafficking in Person, especially women and children, signed on 21st November 2015, to immediately save, release and send back the Malaysian who have been stranded in Myanmar due to employment fraud syndicate. With the full commitment of the Republic of Union Myanmar government in
solving this form of human trafficking, the victim will be able to continue a normal life with their family in Malaysia. Further, full cooperation and commitment not only from the Republic Union of Myanmar government but also from all Asian countries are required. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini kita daripada Malaysia International Humanitarian Organisation mengucapkan ribuan terima kasih yang pertama sekali kepada Tan Sri Musa Hassan selaku Presiden kepada MCCC dan juga penasihat kepada Malaysia International Humanitarian Organisation. Bersama kita juga adalah Tuan Yusof Azmi, seorang aktivis atau Presiden kepada Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia, dan kita juga dihadiri oleh NGO daripada Pakin Malaysia dan beberapa daripada Pertubuhan Kebajikan Al-Ihsan Malaysia dan juga daripada pelbagai NGO dan juga daripada yang paling penting keluarga-keluarga yang mana anak-anak dan ahli keluarga mereka masih lagi dikurung, diseksa di negara Myanmar. Pertemuan hari ini adalah untuk menyatakan rasa tidak puas hati dan menyampaikan protes kepada kerajaan Myanmar kerana pihak kami melalui aduan-aduan yang kami terima, sindiket penipuan kerja yang memaksa warga negara Malaysia menjadi skamer didalangi dan bersekongkol dengan pihak berkuasa di Myanmar seperti polis dan juga tentera. Sebagai bukti, apabila aduan-aduan dibuat, tidak ada tindakan. Dan kita dapat lihat salah satu tempat yang berada di Myanmar yang bernama KK. Bangunan-bangunan ini berada dan dikawal selia oleh pihak tentera di Myanmar, menyebabkan warga negara Malaysia, rakyat Malaysia ketakutan dan mereka tidak dapat lari ataupun menyelamatkan diri mereka. Mereka telah dipaksa untuk melakukan penipuan dan mereka diseksa. Ada di kalangan mereka diseksa menggunakan electric shock. Ada di kalangan mereka tidak dibenarkan tidur. Ada di kalangan mereka dikurung di dalam bilik yang kecil kerana mereka tidak mencapai target tertentu untuk membuat penipuan. Yang lebih menakutkan kita lagi, ada di kalangan mangsa yang berada di Myanmar melaporkan kepada ibu mereka yang di sini, memaklumkan ada di kalangan warga negara Malaysia yang dipaksa menjadi pelacur. Ini adalah maklumat yang kita dapat melalui ahli keluarga yang anak mereka berada di tempat tu. Benar atau tidak benar, kita minta pada pihak berkuasa untuk menyiasat. Kita memaklumkan kepada tuan-tuan, situasi semakin hari semakin parah. Ada di kalangan keluarga memaklumkan juga bagaimana anak mereka sedang diambil sampel darah bagi tujuan penjualan organ. Ada, bukan kita tak cakap suka-suka. Ahli keluarga ada di sini akan maklumkan kemudian, akan berkongsi juga. Jadi situasi hari-hari semakin parah. Kita dapat lihat bagaimana situasi di Cambodia apabila menteri turun, kita nampak ada juga, kita nampak berlakunya penguatkuasaan undang-undang walaupun belum lagi lengkap. Tetapi situasi di Myanmar amat berbeza kerana tidak nampak apa-apa sebarang perjalanan kes. Tidak nampak ada apa-apa usaha daripada kerajaan Myanmar untuk membantu membantras sindiket yang dipanggil sindiket kerja, job scam ni. Oleh yang demikian, hari ini kita datang ingin menyatakan kepada kerajaan Myanmar dengan begitu tegas, kerajaan Myanmar merupakan sebuah negara yang bersama-sama Malaysia sebagai negara ASEAN. Sepatutnya sebagai negara-negara ASEAN, kita menghormati sesama negara ASEAN kerana kita berjiran. Kita mewujudkan hubungan dagangan yang baik di antara Malaysia dan Myanmar. Sudah tentulah kita perlu mewujudkan hubungan keselamatan di antara Malaysia dan Myanmar. Sekiranya mana-mana orang Myanmar diperlakukan secara salah di Malaysia, kerajaan Malaysia akan bertanggungjawab menjaga keselamatan orang Myanmar di Malaysia. Begitu jugalah yang kita harap kepada kedutaan, kepada kerajaan Myanmar. Sekiranya ada apa-apa berlaku kepada rakyat Malaysia, sepatutnya mereka menjaga keselamatan rakyat Malaysia di Myanmar. Malangnya apa yang kita dapat lihat sekarang, perkara ini tidak berlaku. Jumlah yang dilaporkan semakin hari semakin bertambah. Rakyat Malaysia yang berada di Cambodia, sindiket ini membawa masuk daripada Cambodia lari melalui jalan darat ke Myanmar. Seolah-olah Myanmar sudah menjadi hub kepada perdagangan manusia yang terkuat ataupun yang terbesar di rantau ASEAN ini. Oleh yang demikian, kita meminta dengan baik kepada kedutaan Myanmar untuk menyatakan apa yang kita harapkan supaya kedutaan Myanmar menyampaikan kepada
Perdana Menteri Myanmar yang merupakan seorang tentera untuk membantu nak meniaga pun meniagalah benda yang baik. Janganlah meniaga orang, kan? Banyak lagi perniagaan dalam dunia ni, kenapa yang dia pilih nak meniaga orang? Ini satu benda yang tidak boleh terima akal kerana zaman sekarang ni kita tak pernah dengar dah cerita orang jual orang. Hari ini cerita jual orang ni muncul balik di negara ASEAN, di negara yang menjadi rantau yang dikira sebagai rantau yang paling selamat. Rantau ini sudah tidak menjadi selamat. Orang dah mula takut. Siapa nak pergi, sebab ada di kalangan mangsa anaknya pergi ke Thailand, ke Bangkok, kemudian di-kidnap, dicolek daripada Thailand masuk ke sepadan Myanmar. Bermakna rantau ini sudah menjadi tidak selamat dengan kewujudan tempat-tempat pemerdagangan manusia di Myanmar. Di mana-mana saja boleh dicolek. Boleh dicolek di Myanmar, boleh dicolek di Laos, boleh dicolek di Cambodia, boleh dicolek di Thailand untuk dibawa masuk dan disembunyikan di Myanmar. Oleh yang demikian, kita mengharap kepada kerajaan Myanmar untuk mengambil tindakan dan menyelamatkan rakyat Malaysia. Dan kita akan memberikan tekanan, kerajaan memberi tekanan melalui platform ASEAN agar kerajaan Myanmar campur tangan dan tidak bersekongkol dengan penjenayah-penjenayah yang berada di Myanmar. Terima kasih. Bagi saya telah mendengar aduan-aduan daripada family mangsa, ini adalah satu jenayah yang tidak ada berperi kemanusiaan. Ya, bahawa ini jenayah bukan saja penipuan tetapi juga berdagang manusia. Dan ini telah menjadi ramai rakyat bukan sahaja di Malaysia, mana-mana negara akan menjadi mangsa dalam perkara ini. Jadi di sini saya akan menyalurkan maklumat yang kita terima kepada pihak polis supaya pihak polis juga akan bantu dalam penyiasatan, ya, memandangkan kita mempunyai ASEAN Desk di Bukit Aman dan wakil-wakil polis ASEAN berada di Bukit Aman. Jadi mereka, saya berharap pihak polis akan dapat menjalankan siasatan dan mendapatkan maklumat-maklumat tertentu tentang perkara ini, dan adalah menjadi kewajipan kerajaan Malaysia untuk menyelamatkan rakyat Malaysia di luar negara yang menghadapi masalah-masalah sebegini yang menjadi mangsa jenayah. Jadi oleh itu saya berharap pihak berkuasa akan membantu dan saya akan menyalurkan maklumat-maklumat ini kepada pihak polis Diraja Malaysia untuk siasatan dijalankan dan juga mengambil tindakan terhadap mereka yang terlibat, mereka yang di sini atau warga negara Malaysia sendiri yang terlibat dengan sindiket-sindiket ini tadi. Ya, terima kasih. Kita hari ini datang meminta sesuatu benda, bukan bantuan biasa kepada kerajaan Myanmar. Kita meminta satu bantuan yang di mana ini adalah tentang nyawa manusia. Nyawa manusia ni bukan boleh dibeli, kan? Kalau nyawa manusia ni boleh dibeli, tak ada masalah. Ini bukan binatang yang kalau kita beli untuk dimakan. Ini adalah manusia yang kita tahu adalah ialah kita kena negara ASEAN ni kena tahu kan, manusia ni bukan untuk diperdagangkan. Mereka ni datang dengan niat tulus ikhlas nak bekerja, ditipu, di scam sehingga melibatkan kerjasama antara negara-negara seperti Myanmar, Laos, Cambodia dan sebagainya adalah tujuan untuk menjual manusia, memerah tenaga manusia, memaksa manusia untuk bekerja tanpa gaji dan membuat tawaran. Sekiranya ingin menuntut perlu dibayar ganti rugi lah orang kata, maksudnya bayaran yang apa kita panggil tu, maksudnya ransom, maksudnya tukaran, tebusan duit, maksudnya bayar dengan tawaran 80,000, 100,000 untuk bawa balik anak mereka ini. Dan ini adalah benda yang saya rasa tak wajar dan kurang ajar, biadab, tidak mempunyai perkemanusiaan, tak ada hati. Jadi saya lihat ini kita bukanlah nak minta bantuan, sebenarnya kita pandang kepada kerajaan Myanmar ni tidak mempunyai hati ke melihat keadaan ini. Kerana rakyat Malaysia hari ini sedang dijual, dan saya difahamkan malam tadi mendapat maklumat salah seorang daripada keluarga mendapat email bahawa organ dia bakal dijual. Nak tunggu bila? Sebenarnya ini bukan perkara main-main. Disebut oleh Tan Sri Musa Hassan sebentar tadi tentang ASEAN Dash ini perlu bertindak dengan segera dan campur tangan daripada kerajaan yang tertinggi di Myanmar, termasuk Perdana Menteri, ya, perlu melihat benda ini. Kita berada di hadapan ni, kedutaan Myanmar ni bukan datang sengaja dan tidak tujuan untuk memalukan negara mereka, tetapi ini sedang berlaku di negara mereka.
Jadi sebab itu kerajaan Malaysia juga perlu ambil peduli. Wisma Putra perlu bertindak dengan segera. Bukan cakap minta tolong lagi ni. Minta tolong apa? Ini soal jenayah yang perlu dikuatkuasakan, perlu bertindak. Minta tolong ni soal nak minta makan ke, kan, rumah tak ada makan minum ke, nak minta keperluan makanan, soal kelaparan, kebuluran ke. Ini soal nyawa orang nak dijual organ, orang nak sedang diperdagangkan, dipaksa dirogol, dipaksa melacur, apa benda yang kita nak minta bantuan. Kita perlukan tindakan. Maksudnya kerajaan Myanmar perlu ambil tindakan. Kita perlukan tindakan, bukan mohon bantuan. Bantuan ni nak minta makan. Sebab itu saya nampak hari ini saya minta supaya nama negara Myanmar ini tidak tercemar dengan urusan ini, dengan kegiatan ini, dengan penindasan ini, supaya benda ini dapat diambil tindakan dengan segera mungkin. Sebab itu kita mohon sangat-sangat supaya tindakan tegas diambil. Dan perbincangan ini perlu berlaku selepas sidang media ini, bukannya esok lusa. Sebab apa? Setiap saat, minit, jam, hari mereka diseksa. Faham tak? Macam ibarat manusia direbus dalam tong, diseksa. Bagaimana tuan-tuan cuba bayangkan, kita semua ini saat ini boleh tenang, boleh makan, boleh pergi bekerja. Mereka sekarang ni sedang diseksa. Ini bukan benda main-main, kan. Kalau mereka diseksa atas tindakan mereka, ada hukuman yang mereka buat. Contohnya perbuatan yang mereka buat, mereka merogol ke, mereka membunuh, mereka mencuri, merompak. Adalah sebab-sebab. Dan saya difahamkan juga kita ni bukannya tidak berkawan baik dengan polis. Mereka pun tidak membuat sesaan walaupun ada hukuman yang perlu diambil tindakan. Duduk penjara 10 tahun pun mereka diberi makan, diberi kerja, diberikan tempat tidur, diberikan tempat untuk mereka mandi. Ini mereka yang buat kesalahan. Ini orang yang tak ada kesalahan. Ini satu benda yang sangat bahayalah. Jadi saya minta pada kerajaan Myanmar, kita bukan minta tolong. Kita minta you buka mata, buka telinga you, tengok keadaan ni. Rakyat Malaysia sedang diseksa. Dan saya yakin rakyat you juga ada yang dijual. Rakyat you juga ada dijual organ. Benda ini berlaku. Negara yang penuh dengan sifat demokrasi. Kita ni ada budi bicara. Kita bawa masuk negara rakyat you bekerja di negara kita, dan kita tidak membuat sebarang kekerasan, tidak membuat sebarang apa-apa. Jadi hari ini apa sebab you nak buat kepada rakyat Malaysia? Apa sebab you nak buat kepada rakyat Malaysia dengan keganasan yang sebegini? Jadi saya minta kerajaan Myanmar dan kerajaan Malaysia yang tertinggi untuk ambil tindakan perkara ini. Ops terus bertindak, bukan lagi bantuan-bantuan ni kita tak nak lagi. Jadi kita mohon sangat-sangat benda ini bertindak dengan segera mungkin, dan kita inginkan laporan. Keluarga-keluarga ini tak boleh tidur malam, tak boleh fikir lagi apa nak buat dalam hidup ni. Jadi sebab itu tuan-tuan, saya minta sebarkan benda ini, dan kita minta Wisma Putra pun terus bertindaklah. Bangunlah, buat sesuatu, berikan informasi itu kepada rakyat supaya rakyat tahu keadaan keluarga mangsa ni macam mana. Jadi itu saja. Saya rasa tak perlu nak cakap apa lagi. Okay, jadi kita minta keluarga mangsa. Satu lagi daripada Pertubuhan Alisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua. Ya, kita punya media yang berada di hadapan kita bagi tujuan untuk kita menyampaikan sepatah dua kata daripada NGO yang terlibat bersama dengan MHO, dengan Datuk Syam, sebagai memberi satu sokongan, ya, dan dokongan untuk kita membantu MHO agar mendapat menyalurkan maklumat-maklumat yang penting ini kepada kerajaan, terutamanya Kementerian Dalam Negeri, untuk membantu kami rakyat yang di dalam penderitaan hari ini. Tiada kami, siapalah mereka. Dan hari ini KDN, kami berharap daripada NGO dan saya sendiri daripada Pertubuhan Alisan Islamiah Malaysia ingin bekerjasama dengan MHO mendesak KDN agar perkara dan masalah yang dihadapi sekarang ini, masalah skamer ini, dapat diatasi dengan segera. Kesihanilah kami rakyat yang mana penderitaan ditanggung oleh keluarga-keluarga mereka, seperti mana apa yang telah disampaikan, dan tak perlulah saya berlebih panjang untuk menyampaikan apa yang telah disampaikan Datuk Syam tadi. Sudah cukuplah bagi saya. Jadi itu sajalah daripada saya, daripada Alisan Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kita nak jemput keluarga daripada ahli keluarga. Ini aunty ni, dia punya anak sekarang berada di Myanmar, ada 2 orang. Satu umur 30, satu lagi umur 16 tahun tau. Anak dia ni sekarang ni umur 16 tahun dan berada dia dikurung di sana. Okey, aunty cakap. Aunty cerita sikit macam mana anak you situasi sana. Cakap bahasa Cina betul tak? 他现在已经警察有打来，他已经装了。 Mas saya. Bukan mas, nanti kat sana tengok. Oh,
Mas tak payah jemput.啊，他已经今天有我那个 email 来讲那边越来越辛苦，他一直要那个中电送啊。 Okey, Aunty cakap anak dia hari ini ada kontak dengan Aunty. So dia di sana sekarang sangat seksa dan dia hari-hari dia kena shot dengan itu elektrik. Okey. 啊，还有他叫你们帮忙救那些女孩子着急的女孩子。 Dan Aunty cakap anak dia pesan minta kita selamatkan anak Aunty dan di sana wanita wanita yang warga Malaysia di sana jadi pelacur pun selamatkan mereka balik, mereka merayu. 还有那两个朋友，一个的 IC 不见了，老板收到不见了，他搬出来外面，他有3个给回，一个朋友没有得给回那 IC。 Oh, okey. So Aunty cakap ada punya pun tak ada IC di sana. 老板弄不见。 Bos mereka telah membuat hilangkan IC mereka. 还有什么重要的东西要讲？ 没有啦，他是叫你们帮忙救了，去那些女孩子在那边着急的也救回来罢了。 Nanti cakap pulang dia minta kita menyelamatkan mereka balik ke Malaysia dan menyelamatkan yang wanita Malaysia yang jadi pelacur di sana. Itu ceritanya sebagai ramai orang masuk, orang Malaysia baru masuk. 昨天是差不多前天是50多个人进去马来西亚。 Kemarin ada 50 lebih orang warga Malaysia masuk ke Myanmar. Dan ayo. 男跟女一起的，现在他不是在， laki pun ada. 他不是在外面，他是在缅甸 KKN， 我儿子是在外面了搬出 So 来的。 sekarang 50 lebih orang tu kemarin telah masuk ke kawasan KK. 他不是在外面，这样子罢了。然后他是讲那班刚刚去可以救他就救他，这样讲罢了。 Okey. 那边很多人很受苦。 他今天这样讲。 Sana banyak orang warga Malaysia kita sangat berseksa di sana. 一直哭啊，那个女孩。 Hari-hari menangis. Dia melayu pada kita secepat mungkin selamatkan mereka balik ke Malaysia. Macam orang tu pergi tu melalui apa? Agensi sini, agensi Myanmar di sini ke apa? Agensi kerajaan ke apa? 他们过去是经过这边的 agent 啊，还是没有，他是这边的 agent， 这边的我们华人的 agent 来的。 OK。偷渡过去的。 OK。 他有 passport 是那个 agent 拿着，2个没有 passport 吗？就50多个人呢？50多个人是他没有讲是偷渡还是什么，他们不敢去问他。 OK。 他们不同期啊。 So mereka pergi ke sana ialah melalui agent sini yang bawa mereka pergi ke Myanmar dan masuk ke kawasan KK. So ada punya pakai laluan apa? Jalan tikus Jalan tikus. Ada punya pakai flight pergi. Flight tu yang sah lah kan? Yes. Tak ada pasport lah. Yes, ada punya tak ada pasport. Anak anti masuk ke dah? Saya anak ada paspor itu Debbie angkat Tara kasih paspor dia kasih dia. Ejen lah, ejen. Ejen. Nanti punya anak kandung dia masuk melalui jalan tikus. So pasport anak nanti tidak pegang oleh ejen Malaysia sini yang warga Cina Malaysia sini. Anak nanti laki perempuan? Laki. 2 orang laki. 2个朋友 dengan 16. 2个朋友是没有 passport 的，那我先给那2个是没有 passport 的。 Yang anak nanti lagi 2 orang tu pun tak ada pasport juga. Pakai laluan tikus lah. Tak ada pasport dari sini ke atau dari sini? Tak ada, 他这边没有 passport。kosong dia kosong. Kenapa dia nak pergi sedangkan dia kosong? Pasal dia ingat dia cakap sana gaji banyak mah. Dia jadi tukang masak. Dia cakap mau masak Thailand mah. Dia tukang masak. Ditawarkan. Tawarkan gaji. Pasal itu agent cakap dia pun tak tahu mah. Aunty ni punya anak dekat Malaysia memang tukang masak. Dia Thailand tak tahu mah. Jadi dia dapat tawaran gaji yang tinggi, nak tampung keluarga lah, dia pergi lah. Yang kata pelacur, bagi cerita sikit pasal pelacuran tu. 弟弟讲一下关于坐机的那个情坐况。机的情况啊，是那个卸什么用咯，保险的咯。 OK。还有几个是Facebook 有 po 的咯，那些咯几个咯，他们是看到，昨天还在看到，昨天还有看到他，那个在我们马来西亚的人去那边坐机车才有几个，还有3个是胖胖，打针打到他瘦瘦，然后他们昨天有出来外面讲他顶不顺，
一直求救求救。 Okey. 然后孩子是看到很可怜。 Cakap. Nanti cakap yang wanita warga Malaysia di sana jadi pelacur, kebanyakan nampak di dalam Facebook punya wanita warga Malaysia sekarang berada di Myanmar KK tengah jadi pelacur, dipaksa oleh orang China sana. So kalau yang badan gemuk sikit punya, mereka kasih masuk ubat selama 3 bulan, kasih dia kurus, lepas tu paksa dia pergi cari pelacur. Ada punya mereka ambil itu wanita punya darah, jual dia punya darah. So mereka wanita Malaysia pun sangat seksa di sana. 前天就开他的肚子，挖他的肠出来，然后放那个缝针，然后就放水进去，昨天死了。 昨天啊, semalam ada satu kes berlaku di dalam KK. Seorang wanita warga Malaysia, orang China punya orang buka dia dalam dia perut, ambil dia dalam dia orang, dalam dia organ, masuk air dalam 放水下去了， sekarang sudah mati. 昨天死了。 Nanti cakap lah. Nanti cuba cerita pasal yang ada orang mati tu, Malaysia mati. Tunjuk nanti telefon. 那个开枪死掉那个。 Nah, semalam sudah mati, ini pun mati. Bantu. Ini ada gambar tapi nak tunjuk nanti problem lah. Tunjuk gambar yang tak nampak yang terbaring. Semalam ada satu mati dia tunjuk kan. Tapi nak tunjuk sini tak sedap kan. Jahat. Memang bukan manusia ke. Ini saya ingat ada semua ni, orang ni. Ada. Diorang ni ada. Wah, ya tahu. Tahu lah kawan. Takkan macam ni terus macam tak ada perasaan langsung. Ni semua maklumat ni dapat daripada anak dia lah. Anak dia cakap kat dia cakap balik lah. Boleh masak anak dia Anak dia kerja buat scammer sekarang ni. Dia paksa buat scam. Dia buat scam. Mestilah ada phone. Jadi kadang-kadang dia cari jalan untuk hantar SMS, WhatsApp. Dia betul. Dia delete lah. Semua orang tahu dekat mana. Semua tak boleh masuk. KK ni semua tempat saya tanya orang Myanmar semua tahu di mana, tapi tak boleh masuk tempat ni. Kita nak buat macam mana? Dan dia orang ni apa tindakan tuan dengan agensi yang kat Disney yang bawa diorang yang Jangan tunjuk ni dulu. Ni apa ni gambar yang anak dia tunjuk daripada dia, ini orang Malaysia yang mati dibunuh ni. Anak dia lah bagi tahu. Maklumat ni dapat daripada anak anti ni. Tunjuk sini nanti. nanti可以讲出来，这么会给他们刚刚去2个星期罢了，他做不到业绩，然后他就跟他杀死他了，丢在这边。他们刚刚去的，21号到嘛，4月尾4月头就这样子了。他们是不是有给钱那个做鸡的？不懂哦，这个是我儿子是讲，我儿子是讲他做不到业绩了，老板他有拍照拍地图。 然后老板就直接丢他在那里。Ni tunjuk situ kamera tu mau tengok. Jangan gerak. Dia ni orang ni ada kat Malaysia tau. Kita kena careful lah. Yes. Dia agent. Bukan Dah, kita. Ni nanti ni tengok ni. Sebab kita buat macam ni mesti orang dia ada macam dia macam ya. 可以开亮点吗？ 要开亮，稍微。 Tak terang ah. Kalau boleh lepas besar dia mesti ada kat sini. Jadi kita kena 三关了，我的那个金属包了，看不到啊，看不到啊，等到那边拍哦。 sahabat semboyan tadi. Ni seorang warga negara Malaysia yang meninggal, mati dibunuh. 这个是之前的报道 Myanmar. 没有4月多了这个，啊，4月的报道旧的报道啊。 我儿子3月20多号去嘛，他4月多才生来的，4月多的。这个不是昨天的。不是，这个是已经很久了。你可以讲一下谢敏荣的东西吗？啊谢敏荣的东西。生什么？那个保险女孩子。那个女孩子，她没有生在这边，她没有生在她不可以生。 Okey. Ada lagi tak nak saya tanya anti ni? Anti dekat sana semua adakah semua warga Malaysia yang bangsa Cina ke atau semua Melayu Cina semua campur? 有台湾，有中国， ada China， 还有那个香港， ada Hong Kong，
还有马来西亚。 dan Malaysia. Kebanyakan yang Malaysia ni bangsa Cina. Ya, betul. Melayu pun ada. Ada juga. Melayu ada kan? Melayu tak nampak, Cina nampak. okey. Tadi cakap ada Melayu tu siapa? Balik ni orang lain. Tempat lain kat Cambodia. Cambodia. Myanmar tak 梅妈没有，梅妈全部是华人，华人男男女女罢了。